Menteri Sumber Manusia. Silakan. Tan Sri Yang Dipertua, terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang telah membangkitkan isu-isu mengenai Kementerian Sumber Manusia di dalam perbahasan berkenaan bajet 2009. Yang berhormat Ipoh Timur dan yang berhormat Batu dan yang berhormat Batang Sadong telah membangkitkan perkara-perkara berkaitan dengan peluang-peluang yang diberi kepada OKU untuk mendapat pekerjaan dan tentang upah minimum. Tan Sri Yang Dipertua, kerajaan sememangnya prihatin terhadap golongan-golongan lemah seperti golongan OKU dan sehubung itu kerajaan melalui Kementerian Sumber Manusia telah mengambil langkah-langkah yang proaktif bagi membantu golongan ini mendapatkan latihan kemahiran. Bagi meningkatkan lagi peluang pekerjaan kepada golongan OKU, KSM telah memperkenalkan sistem pendaftaran pekerjaan khusus untuk OKU iaitu SP-OKU dan melalui sistem ini pendaftaran OKU sehingga kini adalah 10,135 orang dan sehingga September 2008 seramai 7,235 orang OKU telah berjaya ditempatkan di dalam pelbagai bidang pekerjaan. Majikan yang mengajikan OKU diberikan insentif seperti pemotongan gaji bergandah terhadap gaji yang dibayar kepada OKU dan pemotongan cukai ke atas OKU atas kos yang dibelanjakan bagi menyediakan prasarana atau pembelian peralatan untuk kemudahan OKU. Kementerian pun telah memperkenalkan skim bantuan galakan perniagaan orang kurang Minta upaya. penjelasan. Banyak terima kasih. Saya ingin minta sedikit penjelasan kerana menurut angka yang saya ada, sehingga Mac 2007, KSM telah menempatkan seramai 6,799 orang OKU dalam sektor pekerjaan. Selepas 15 bulan, iaitu setakat 30 hari bulan Jun tahun ini, sebanyak 7,104 OKU telah berjaya ditempatkan dengan pekerjaan. Dengan maksud lain, dalam satu bulan, KSM hanya dapat menempatkan OKU sebanyak lebih kurang 20 orang ataupun 22 orang dalam sektor pekerjaan. Itu adalah satu angka yang begitu kecil, begitu rendah, memandangkan bahawa dalam negara kita sekurang-kurangnya kita mempunyai lebih kurang 233,000 dan 939 orang OKU dalam negara ini. Jadi saya ingin tanya KSM Menteri, sama ada angka-angka lain supaya kita boleh menolong golongan OKU untuk mendapat satu pekerjaan supaya mereka boleh hidup secara berdikari. Itu sahaja. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Jumlah yang didaftar dengan kita sehingga September 2008 ialah cuma 10,135 saja dan mungkin ada golongan OKU yang tidak daftar dengan kementerian. So saya minta Yang Berhormat, kalau berhormat tahu tentang OKU yang ada di mana-mana tempat yang perlu bantuan, tolong mendaftarkan mereka dengan kementerian supaya kita boleh memberi mereka bantuan bukan saja daripada mendapat kerja tetapi di dalam bidang memberi latihan kepada mereka dan menawarkan bantuan mereka untuk mereka melalui skim bantuan galakan perniagaan di mana kita beri grant kepada mereka supaya mereka boleh memula satu perniagaan di mana kerja boleh diberi kepada golongan OKU juga. Terima kasih. Terima kasih Datuk Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Adakah Yang Berhormat Menteri sedar bahawa baru-baru ini ada itu sindiket melalui iklan untuk menarik pemohon kerja, khususnya OKU. Mereka membayar fees dari 300 hingga 400. Tetapi bila fees telah dibayar, tetapi mereka tidak dapat kerja ditawar oleh di sindiket. Apakah tindakan akan diambil oleh kementerian untuk memastikan mereka tidak akan tertipu oleh sindiket ini? Saya minta penjelasan dari Yang Berhormat.
Terima kasih Yang Berhormat. Melalui akta kerja kita, tiada sesiapa pun boleh membuat pengiklanan untuk menawar kerja, melainkan mereka sudah daftar mereka sebagai satu agensi pekerjaan dan mereka mesti minta kebenaran daripada kementerian sebelum membuat sesuatu pengiklanan itu. So, oleh itu, kalau saya akan mengambil kira apa yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat dan mengambil tindakan ke atas pihak yang telah membuat pengiklanan ini untuk pastikan satu, memang ada ke mereka satu agensi yang berdaftar. Nombor dua, ada ke mereka mendapat kebenaran daripada kementerian dan charge yang telah dikenakan oleh mereka. Manakala di kementerian mereka boleh daftar secara percuma dan menggunakan kemudahan-kemudahan yang ada di dalam kerajaan untuk mendapat kerja. Terima kasih. Ipoh Barat. Terima kasih Tuan Ketua, terima kasih Mbak Menteri. Dua soalan. Berapa panjang jawapan Menteri ini? Kalau secara bacaan 20 minit. Okey, baik. Ya, terima kasih. Yang Berhormat, bila Yang Berhormat memberitahu bahawa tidak ada kepastian berapa orang OKU di negara ini yang telah berdaftar, boleh saya membuat satu saran supaya Yang Berhormat mengikut apa yang dibuat oleh lain-lain kementerian, iaitu satu proses untuk mengantar pegawai-pegawai untuk mencari mereka dan kenal pasti mana mereka ada dan apakah mereka perlu bantuan dari kementerian. Itu akan lebih menyesuaikan dari jawapan yang Berhormat Menteri mengatakan bahawa kita boleh menolong. Kita semestinya dalam proses jika ada kes-kes sedemikian akan merujuk. Tetapi kita juga ada nampak di merata-rata tempat di mana OKU tidak tahu bahawa ada manfaat-manfaat yang tertentu yang boleh diperoleh dari kementerian. Itu nombor satu. Nombor dua, Yang Berhormat, dalam proses menetapkan pekerja OKU dalam pekerjaan-pekerjaan negara ini, saya sudah lebih kurang 10 tahun memberitahu kepada kerajaan. Satu di antara proses yang senang sekali adalah toll collection. Tak perlu guna otak langsung. Kenapa kerajaan enggan, cuai dan tidak membuat apa-apa untuk menolong OKU ini supaya mereka ditempatkan di tempat-tempat sana di mana kita nampak yang betul sekarang. Saya bukan ucap, saya bagi penjelasan apa yang berkaitan. Bukan. Boleh saya tanya. Jadi kenapa perkara itu tidak dibuat? Terima kasih. Saya menerima dua-dua pandangan yang diberi dengan satu niat yang baik. Terima kasih. Saya akan teruskan. Tuan yang minta penjelasan. OKU. Ya, OKU. Okey. Ya, saya ada membuat inquiry dengan Jabatan Kebajikan di Sarawak. Saya diberitahu bahawa hingga pada masa sekarang tak ada apa-apa pusat latihan untuk mereka yang terencap akal di Sarawak. Oleh itu, bolehkah Yang Berhormat Menteri memberi satu penjelasan atas adakah kenyataan ini benarkah di Sarawak tak ada apa pusat latihan untuk mereka yang terencap akal, dan jika ini benar, apakah tindakan atau measure yang akan diambil oleh kerajaan untuk menubuhkan satu pusat latihan untuk mereka terencap akal? Satu pusat latihan di Samarahan, di Kuching, di Sarawak, memberi latihan untuk orang pihak OKU. Tapi ini dijalankan satu pusat yang tidak ditauliakan. Oleh itu tadi semasa saya buat jawapan, saya pun telah memberitahu bahawa kerajaan akan mengambil tindakan supaya kita akan mengambil langkah untuk mentauliakan pusat ini supaya kursus-kursus yang telah disediakan di situ boleh diiktiraf dan diberi sijil dan melalui itu mereka boleh dapat peluang untuk mendapat pekerjaan.